The family of death in custody victim Kugan Anandan submitted a memorandum to the IGP at the police headquarters in Bukit Aman this afternoon. It also calls for the dismissal of Selangor Police Chief Khalid Abu Bakar for allegedly trying to deceive the public. Kita akan bagi tahu apa yang telah berlaku tadi. Selepas naik ke tingkat 11, kita berjumpa dengan Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Deputy Director of CID, Datuk Rodwan Yusof. So kita sudah bagi tahu terus dengan dua isu yang pokok. Selain daripada statement daripada Ibu Kugan, isu yang pokok ialah siasatan ini tidak boleh dikendalikan oleh pihak Polis Selangor. Kita tidak ada kepercayaan lagi terhadap mereka selepas kenyataan mereka yang mutarbelitkan fakta dan seolah macam penipuan. Ya. Yang kedua adalah isu laporan postmortem yang kedua yang sekarang dinafikan oleh pihak polis sendiri. Pada masa mengakui keluarga ada hak untuk mendapat laporan kedua itu. Jadi isu itu sekarang dirunding oleh mereka dan kita sudah minta satu jawapan yang cepat sebab kita mahu ini selesai dengan secepat mungkin supaya postmortem itu boleh dibuat dan mayat Kugan boleh dikebumikan oleh keluarga. Ya. Yang berhormat Manik Rosam dengan Peguam Surendran pergi jumpa dengan OCPD Subang Jaya meminta kebenaran second postmortem. Apa dah jadi itu? Semalam lebih kurang jam pukul 11 malam kita jumpa dengan ACP Zainal, OCPD Subang Jaya, dan juga beliau bagi tahu melalui telefon refuse lah, that means beliau tidak akan benarkan untuk membuat postmortem kali kedua. Tapi pendirian CPO Khalid yang diumumkan dalam surat khabar dalam hari ini sama. Dia ini yang bercanggah. Dia pada satu saat dia kata keluarga ada hak untuk mendapat laporan yang kedua. Tetapi kena pergi ke mahkamah. Bermaksud dia pun tidak setuju. Dia menafikan hak keluarga. So bagi saya ini jelas ini pendirian yang bercanggah yang beri gambaran pihak polis memang ada perkara untuk menutup. Ya. Ya. Orang yang mencerbur di bilik mayat. Ya. Mempusingkan mayat itu baru dia kena cedera itu semua. Bukan semasa dalam saya rasa saya dengan beberapa orang yang pertama sekali pukul 10 sudah ada di hospital Serdang. Tidak ada ceroboh atau pecah mana-mana. Ini ada penipuan besar. Itu pasal beliau ini CPO, dia ada di rumah, dia tidur. Dia bukan dia berada di hospital Serdang. Semua dia dapat maklumat. Saya pun tak tahu mana dia dapat maklumat. Itu pasal saya cakap beliau perlu letak jawatan segera. Kita mendesak. Tadi Encik Surendran Peguam bagi keluarga yang hadir di mortuary bersama YB Maniklas telah terangkan dengan jelas. Ya. Tidak ada pencerobohan. Inilah perkara kenyataan karut daripada CPO Selangor. Ya. Pada mulanya keluarga dihalang daripada melihat mayat. Itu pun satu isu yang cukup serius. Keluarga datang, ada mayat dalam mortuary, dihalang daripada melihat. Apa you rasa perasaan keluarga dalam keadaan itu? Lepas itu Encik Surendran juga terangkan bilik pintu bilik mayat itu dibuka oleh pembantu di mortuary itu sendiri. Jadi tuduhan pencerobohan dan apa-apa inilah kenyataan karut dan satu percubaan untuk mengalih perhatian kita semua daripada isu yang pokok. Apakah isu yang pokok? Siapa yang membunuh Kugan dalam lokap?
Itu saja. Kita mahu dia dikenal pasti, kita mahu dia dihadapkan di mahkamah dan dihukum mengikut hukum undang negara kita. Ini pembunuhan, pembunuhan dalam lock up. Sekarang IGP telah kasih benar untuk second postmortem. Apa akan tindakan itu? Kita pergi ke mahkamah seperti yang Cikgu YB Gobin kata tadi. Kami tegas. I am a member of Parliament for Puchong. This thing happened in my constituency. These people are my constituents. I am asking the IGP to have a heart. The police are very strong. The police have got everything. Don't bully this family. Yes. All they want is a second post-mortem. There's nothing wrong with that. Yes. What is so difficult? And even more insulting is where they say, yes, you are entitled to it, but we won't allow. What do you want us to do? Please go to court. Is this how the police treat a family after a loved one has died? We are just asking for simple things. Let the family have their last say. Let them be satisfied that everything has been done. And I don't understand why the police cannot do this. And I'm sure most of the police officers even standing here understand. Their son is lying in a mortuary. They want to bury him. But they cannot because the police are not cooperating with us. They do not want to allow a second post-mortem. That is all we're asking. I said earlier, Mr. IGP, please have a heart. This can happen to you. And if it happened to you, and I hope it doesn't, we hope that the police will honor, or rather will give in to a request like this. And as far as the CPO is concerned, I want to ask a simple question. Saya lihat CPO itu tidak menjelaskan satu isu yang penting. Tell us, how did Kugan get all those injuries on his body? Siapa yang melakukannya? Cause of death, he says, is because of water in the lungs. But let me ask a simple question. What about the other marks on the body? And the head. It is obvious, and the head. It is obvious that something happened in the lockup. And I want to know, till now, why have there been, or have there been any arrests? Why is it so difficult? Kalau nak siasat satu kes berlaku dalam balai polis, begitu lama, begitu susah, macam mana nak siasat kes di luar balai polis? Why doesn't the CPO tell us what we want to know? The whole country wants to know. Why was there marks, or why were there marks on this man's body? Who was the persons, or who are the people responsible for those marks? Who beat him? We want these people to face justice. That is all we want. Bukan susah sangat. So this is the reason why I think if the CPO cannot do his job, then he should resign. It's as simple as that. Get somebody who can do the job. It's as simple as that. So we hope. We have spoken to Dato' Radwan. It appears that he has listened to us, and we hope that he comes back to us soon, so that at least in the next 3-4 days the family can be in a peaceful position. They know that they can have the last post-mortem, and as soon as possible we can carry on with the burial rites, and we can put this entire matter to rest, so to speak. Kapa MP S. Manikabasagam warned that should the police not respond within 24 hours, he will organize a mass demonstration to protest against the police. Kami daripada yang datang pada hari ini, daripada Hindrap dan Makelsati, kita tidak akan berdiam diri kerana dalam 1 bulan ini 3 insiden berlaku. Satu di Alostar, satu Perbagaran, dibuang air panas, dan ini ketiga. Kita tidak akan diam diri, dan kalau dalam minggu ini mayat ini tidak diberi, kita akan turun seperti November 25 hari bulan. Amaran ini kita akan turun habis-habisan kali ini. Kita akan tunjuk apa berlaku pada 25 hari bulan November ini akan jadi di KL. Kita akan turun sekali lagi. Ini saya minta, saya bagi IGP 24 jam untuk berbuat sesuatu. Tadi timbalan CID, pengarah CID memberi dalam besok beliau akan hubungi kita balik. So kita tunggu. Tengok, kita dalam minggu ini tidak ada, kita akan turun. Setuju semua? Setuju! Okay. Makelsati! Balik! Makelsati! Balik! Makelsati! Balik! Hindra! Balik! Hindra!